bahawa kehidupan kita ini sentiasa diperhatikan oleh Allah. Hati kita, apa yang kita terdetik dalam hati, Allah Ta'ala mengetahui segala perbuatan kita. Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala maha mendengar segala perkataan-perkataan kita. Jadi kita dengan takwa tadi, kita dapat mengkontrol ataupun menjaga segala anggota kita daripada terjerumus kepada perkara-perkara dosa yang boleh menyebabkan kita terjerumus ke dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi alhamdulillah, takwa ini adalah satu perkara yang penting. Tapi nak dapatkan takwa, boleh je kita doa, amin kan, ya Allah jadikan hamba bertakwa, amin. Dengan amin boleh tak dapat takwa? Tak boleh. Mesti kena usaha, mesti kena mujahadah. Kita mesti kena berusaha bersungguh-sungguh untuk menjaga diri kita. Kita berjalan di atas dunia ni umpama berjalan di titian-titian yang sempit. Umpama titian sirat kan, sidap-sidap jatuh. Titian sirat orang apa ni gambarkan payah pula nak menggambarkan titian sirat. Umpama rambut yang dibelah 7 kan, punya halusnya tajam, lebih tajam dari mata pedang. Payah sangat. Umpama titi lah kan, kita ambil titi lah kehidupan kita ni, perjalanan kita, pergembaraan kita ni, pergembaraan yang sebentar, pergembaraan yang sementara. Banyak dah saudara-saudara kita yang telah pergi, telah sampai ke penghujung kan. Ada yang sampai dengan selamat, ada yang sampai terjerumus, yang terjumus kan. Ada juga yang orang kata setengah-setengah, tak tahu mana pergi dia kan. Jadi kita mestilah menghisap diri kita terlebih dahulu. Hasiba nafsaka qabla an tuhasibu. Jadi Ramadan kali ini, Ramadan ni kita kena ada checklist. Checklist dalam Ramadan kita, berapa persen kita punya puasa kita, kan? Puasa kita ni agak-agak kita ambil markah 100. Contoh 100%. 100%. Tadi pagi tadi subuh dah tak pergi sembahyang subuh berjamaah. Alamak, dah kena potong dah sikit kan. Dapat dah tengah hari tadi bekerja, tak apalah kan. Orang yang bekerja mengulur sikit kan. Time kerja tak malam tadi qiyamul lail. Jadi ada yang tertidur masa kerja. Dah kurang amanah kita dah pula kan. Dah tolak lagi berapa persen. Dah tolak 10%, tinggal 80%. Petang lah pula, petang kita pergi pula nak buka puasa, pergilah ke bazar Ramadan. Ke bazar Ramadan terdekat kat sini, jalan Kuching kan. Tengok bazar Ramadan macam kuih ada kan. Macam ini nak tengah lapar ni, semua diambil ni, dikacaunya. Oh ini sedap wish. Ini ada ayam goreng, beli ayam goreng. Lagi ada pecal pula. Ada miso pula kan. Sampai nak ke buka dah penuh meja kan, dah penuh meja. Sekali makan minum air, makan korma, makanlah 2-3 suap dah kenyang. Ayam goreng dah ke mana, pecal pun tak sempat nak diusik. Macam tu. Jadi berlaku pembaziran. Jadi macam mana kita nak merekrut diri kita ni betul-betul dalam keadaan jalan tu jalan yang betul. Jalan tu jalan kita tak tersasar, markah kita tak jatuh. Jadi itu pentingnya ada takwa tadi. Takut dalam amalan seharian kita tu ada perkara-perkara yang dalam contoh kalau tadi makan tadi kan, kita berlebih-lebihan dan membazir. Jadi kita jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang paling sederhana. Sederhana. Dah kita kalau yang muda-muda tu mungkin lah, tapi rasa-rasa yang seumur saya dah 40 lebih ni dah puas dah makan dah, rasa dah setiap Ramadan dah kan. Tak apalah, kita boleh, tak salah lah. Orang kalau tidak tak beli pula sekarang kat bazar Ramadan tu kan, habis lah pula peniaga-peniaga tak ada duit nak raya pula kan. Kasihan lah pula kan. Tapi berpada-pada. Contoh ini makan yang boleh je lah. Besok baru pecal. Lusa baru kita makan mihonso. Macam tu. Jadi kita makan tu cukup-cukup je, tak ada yang membazir. Sebab statistik mengatakan bahawa
Apa yang kita baca tadi, pemahaman Al-Quran ada mengenai tentang hukum hakam, kan? Halal haram, semua ada dalam Al-Quran. Kita turut, kita buat segala perintah yang Allah perintahkan, kita tinggalkan apa yang Allah larang. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita selamat dalam kehidupan kita selepas kita mati. Itu yang penting. Sebab dunia ni sementara, dah banyak yang pergi dan banyak yang meninggalkan kita. Kita ni cuma kokot berapa lama tak lagi. Tak kokot Ramadan tahun depan pun tak sampai kita ni, wallahualam. Jadi kita usaha, mudah-mudahan kita keluar pada bulan Ramadan ni dalam keadaan kita suci. Umpama dia kata man qama Ramadan, kan, bi iman wa ihtisaban, dengan iman yang penuh, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa mendirikan Ramadan, mendirikan Ramadan kata bukan mendirikan ni, kan, mendirikan solat, mendirikan Ramadan, mendirikan malam Ramadan, bi imanin wa ihtisaban, dengan sesungguh-sungguhnya mengharap keredaan pada Allah Ta'ala, dan akhirnya Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa dia yang lalu. Nanti keluar dari Ramadan dalam keadaan seperti anak kecil yang baru lahir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan sampai kita mendapat Lailatul Qadar, kan? Pun sama juga. Seumpama kita beramal 60 tahun, 80 tahun, kan? 1000 bulan, begitu. Ini berapa lama ni? Berapa lama kita ni? Dah. Sallallahu alaihi. Dah subuh dah, kan? Tak sambung lagi. Sallallahu ni. Jadi begitulah, sebesikit kita memperingatkan diri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan majlis ini majlis ilmu, majlis yang penuh keberkatan, majlis yang mendapat keampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu pada buayan hingga ke liang lahat. Dan orang yang mati dalam menuntut ilmu, insya-Allah mati syahid. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua insya-Allah kekal dalam istiqamah dalam mengerjakan ibadah dan menuntut ilmu, insya-Allah. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Salah-salah silap saya mohon maaf. Kita tutup tazkirah kita dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.